Okay, boleh nampak tak slide saya? Kalau nampak, komen nampak. Okay, so hari ni kita nak belajar fundamentals of TikTok. So sebelum saya akan kongsikan kepada anda apakah dia fundamental of TikTok, saya nak minta jasa baik anda untuk share pula dah. Saya nak minta jasa baik anda untuk follow dulu TikTok saya. Sebab TikTok saya banyak kongsikan tutorial, saya banyak kongsikan tips. So follow dulu supaya you tak terlepas sebarang tips-tips TikTok. Okay, siapa dah follow, komen done. Alright, search je dekat TikTok Ahmad Safwan ataupun Bro Safwan. InsyaAllah kat dalam Malaysia ni saya seorang je Bro Safwan, tak ada orang lain. Kalau ada mungkin dia nama dia Umi Safwan Sister Safwan. Ada Bro Safwan dia tak boleh, seorang je ada. Okay, dah lama follow, terbaik Siti Sarah, thank you. Okay, alright, so kalau dah follow, thank you so much. Saya doakan yang mana dah follow ni dapat keberkatan ilmu hari ni supaya lebih mudah faham, lebih senang nak apply dalam you punya business dan juga TikTok sendiri, insyaAllah. Okay, so kita akan masuk kepada topik yang pertama, which is kenapa TikTok. Mungkin ada dekat sini yang masih lagi ragu-ragu, should I go all out dekat TikTok ataupun saya patut guna je social media yang lain, contoh macam Instagram ke, Facebook ke, nak stay dekat situ ke, atau kenapa kena masuk TikTok ni. So saya nak share 5 sebab kenapa anda kena gunakan TikTok. Why TikTok is the best platform untuk kita gunakan for our business. Okay, yang pertama adalah disebabkan TikTok adalah apps nombor 1 di dunia sekarang. TikTok sekarang apps nombor 1. Makna kata apa? Traffic kita paling ramai dekat TikTok. Traffic sekarang paling ramai dekat TikTok. Bila kita nak berniaga, kita nak pastikan ramai orang yang nampak bisnes kita. Setuju ke setuju? So kalau kita buka, contoh kita buka gerai nasi lemak, mana lagi senang nak jual? Dekat tepi dekat pasar malam ke atau dekat tepi kubur? You rasa mana lagi senang nak jual nasi lemak? Dekat pasar malam ke dekat tepi kubur? Kalau dekat tepi kubur ada juga orang beli. Cik, nak satu nasi lemak boleh? Boleh, tapi mana orang yang order tu tak nampak. Dengar suara je lah, risau kan. Ataupun yang ambil tu rambut je nampak. Kan, kita risau. So basically kan, kenapa kita nak go for TikTok? Sebab traffic paling ramai sekarang kat sini. Cuba you komen, you lagi banyak buka apps apa? Instagram ke, TikTok, Facebook, mana lagi banyak? Okay, ada orang Twitter. Yes, Twitter. Saya pun antara yang suka Twitter. Okay, tapi kalau kita tengok dari segi video punya video punya social media, kita akan fokus on TikTok. And in fact, orang-orang tua sekarang pun dah tak main dah Facebook sangat. Setuju ke setuju? Cuba you tengok you punya phone mak malam-malam kan, dia buka apa sebenarnya? Tak adanya Facebook. Saya selalu kalau masuk bilik mak saya tengok main TikTok kan. Lagi dahsyat kadang-kadang kita balik kampung kan, atuk nenek kita pun TikTok. Diorang tak buat konten, diorang main TikTok. Ini menunjukkan bahawa apa kan, kita punya target audience kita ataupun kita punya consumer kita, customer kita, diorang dah change behavior dia, semua dah move ke TikTok. Okay, so kita nak berada dekat platform tu supaya lagi ramai nampak kita punya offer. Baik, yang kedua adalah sebab TikTok fokus on short form video. Setuju tak kalau saya kata manusia sekarang dia punya retention rate dia dah rendah. Maknanya dia tak suka dah tengok video yang terlalu panjang ni kan. Dia lebih prefer tengok video yang lebih pendek. Lagi pendek, lagi senang nak dapat info, lagi cepat. Cuba you bayangkan, you nak dapat satu resepi contohnya. Sebelum ni nak dapat satu resepi mungkin you kena tengok satu video dalam 5 minit. Sekarang kalau 5 minit boleh dapat berapa resepi? Kalau dulu mungkin kita buka YouTube kan, satu resepi 5 minit nak dapat satu resepi. Tapi sekarang kalau dekat TikTok, kita tengok 5 minit dah boleh dapat 5 resepi, betul tak? Satu resepi dalam 1 minit je. Okay, so memang audience punya behavior dah berubah, which is mereka lebih suka short form video. So TikTok adalah platform yang betul-betul dominate dalam video-video yang short form ni. Okay, sebab tu kita nak move to TikTok. Okay, yang seterusnya, dekat TikTok ni ada new trend setiap minggu. Ini yang best ni kan. Bila ada trend-trend baru dekat TikTok, kita perasan tak? Contoh lagu ke, hari tu ada Wes Anderson trend, betul tak? Datang daripada TikTok. Apa-apa benda viral lah, mostly semua datang daripada TikTok, betul tak? So kalau kita buat bisnes, kita mesti nak keep up dengan trend-trend ni. Cuba you bayangkan, kita tak berada dekat TikTok, satu trend tu dah wujud dah, maybe dah sebulan dah trend tu lah, kita baru ternampak dekat social media lain, kita pun baru buat. Agak-agak waktu tu kita dapat lagi tak hype dia, kita dah tak dapat lah. So kita ketinggalan. Setuju ke setuju? So that's why kita nak masuk, kita nak duduk dekat TikTok ni supaya kita sentiasa relevant, kita sentiasa up to date dengan trend-trend semasa. So kita boleh buat content yang mengikut trend-trend tersebut. Okay,
Yang seterusnya, dekat TikTok ni ada supportive community. Ni setuju ke setuju? Kalau dulu kan you komen dekat Instagram, perasan tak? Yang komen tu 2 orang je. Satu, kita punya account satu lagi, kita komen kan, lepas tu kita reply balik. Betul tak? Kita yang komen pakai account satu lagi, lepas tu kita reply 2 komen. Cukup. Tapi sekarang dekat TikTok, kalau kita post konten, kita boleh dapat komen daripada orang-orang yang kita tak pernah kenal pun. Walaupun kadang-kadang komen dia tu tak ada kaitan dengan konten, annoying, hadir, support. Apa lagi? Komen-komen. Emoji, dia bagi emoji kan. Apa lagi? Pejuang 1K. Macam-macam kan. So assalam real ke? Ada orang komen macam tu Assalam real ke? Okay, so inilah basically community yang ada dekat TikTok kan. Maknanya mereka ni dia orang suka support konten-konten orang. Walaupun adalah jenis-jenis macam tu kan. But for me, dekat TikTok ni kita ada lebih peluang, banyak peluang untuk dapat engagement compare dengan platform yang lain. Okay? Dan yang terakhir, algorithms dia creator friendly. Maknanya kata apa? Kalau you seorang creator yang baru kan, TikTok lebih senang nak push you punya content berbanding dengan platform lain. Sebab apa? Sebab wujudnya for you page tu. Okay, for you page tu kan, dia akan push dekat audience yang belum pernah lagi follow kita. Betul tak? Kalau contoh dekat Instagram, you tahu tak, sangat susah untuk you punya video nak masuk dalam explore. Betul? Nak masuk dalam explore tu bukan senang kan? So biasanya siapa je akan nampak video kita? Biasanya yang nampak follow-follow kita je. Betul tak? So dekat TikTok best sikit. Dia boleh push content kita dekat audience yang tak pernah lagi jumpa kita, tak pernah kenal kita. Alright? Dan creator-creator yang baru ni lagi senang TikTok nak push. Syarat dia, you kena pastikan you buat content mengikut format TikTok. You follow apa yang TikTok suka. So dia akan senang nak push. Kalau you buat video short sendiri je kan, format pun ke laut, so itu yang TikTok tak push lah. Okay? So itulah 5 sebab kenapa you kena masuk dekat TikTok. Okay, kita recap balik. Yang pertama tadi apa dia? Sebab apps nombor 1 dekat dunia. Right? So kita nak utilize traffic yang ada. Kedua, sebab TikTok fokus on short form video. Jadi kita nak follow behavior kita punya audience kita. Yang ketiga, new trend setiap minggu. Dekat TikTok ada trend-trend terbaru yang kita boleh keep up. So kita tak outdated, tak dapat lambat sangat info trend-trend terbaru ni. Dan yang keempat, dekat TikTok ada supportive community. So kita tak adalah down sangat kalau kita buat content kan. Adalah juga orang komen. And yang terakhir, algorithms dia creator friendly. So dia akan bantu untuk pushkan content creator yang baru ni. Alright, so jelas ke jelas? So lepas ni harap you ada better mindset kan, kenapa kita nak kena masuk dekat dalam TikTok. Alright, baik. Next, saya nak share dekat you account types. Okay, ada 2 jenis account dekat TikTok ni. Right, yang pertama adalah personal account. So personal account ni saya recommend untuk content creator dan juga individual. Senang kata, kalau you agent, you dropship, you stockist and you individual lah kan, so guna personal account. Alright, okay, kelebihan personal account ni ada 2 dekat sini yang best. In terms of lagu, you tak ada masalah untuk guna sebarang lagu dekat TikTok. Any song you boleh pakai, asalkan dia ada dekat dalam TikTok ni library tu, semua boleh pakai. Okay, dan you boleh buat stitch ataupun duet dengan video-video orang lain. Ini saya akan share nanti macam nak buat. Okay, untuk account yang satu lagi tak boleh buat, hanya personal account je boleh buat. Okay, dan website link, yang ini sama, kena ada 1000 followers dulu baru boleh letak website link. And untuk analytic pula kita dapat basic insight. But for me dah cukup dah untuk kita nak fahamkan konten kita mana yang perform kan, apa yang orang kata, apa benda yang menarik kat konten kita ni yang buatkan orang follow, konten mana yang bagus dan sebagainya lah. Okay, so satu lagi jenis account kita panggil sebagai business account. So business account ni dia ada kekurangan sikit. Ada 2 yang kekurangan dia berbanding dengan personal account ni. Yang pertama, lagu dia hanya boleh guna lagu yang non copyright je. Okay, maknanya kita hanya boleh guna lagu-lagu yang tak ada copyright sahaja. Yeah. Yang kedua pula, kita tak boleh buat stitch ataupun duet dengan video-video orang lain. So ni kekurangan untuk business account. Okay, dan business account ni pula dia sesuai untuk brands dan juga organisation. Okay, makna kata kalau contoh kita ni account HQ ataupun kita punya account tu memang fokus untuk business sahaja, dan guna business account. Kalau account yang you go for personal branding, you pakai personal account. Alright, untuk analitik pula dia lebih detail, but yang ini dia tak
useful sangat kalau you nak guna untuk personal. Untuk business saja sesuai analitik yang lebih detail ni, sebab kita just nak tengok dari segi conversion dan sebagainya. Okay, untuk additional feature pula, yang ini kelebihan business account, dia boleh buat TikTok ads dan juga dia ada business suite lah. So kalau you dah nak go for TikTok ads, then kena buat business account so that boleh buat ads untuk you punya content tu. Okay, dan you akan ada business suite macam Facebook. So itulah beza dua dia. Alright, so katakanlah you mungkin dah tersilap buat sebab you punya account individual contohnya, tapi you terpakai business account. So macam mana nak convert? Okay, ni cara dia. You pergi je dekat 3 baris ke atas kanan tu, and then click settings and privacy. Lepas tu you tekan bahagian account, and then pilih switch to personal account. Switch je. So once you dah switch nanti, automatically dia akan jadi personal account, and you dah boleh lah guna sebarang lagu yang ada dekat TikTok tu. Okay, you dah boleh buat stage ataupun duet juga. Kalau personal account boleh buat live ke bro? Boleh je, tak ada masalah. Janji you ada 1000 followers kalau you account creator kan. Syarat nak live ni kena ada 1000 followers, ataupun account you dah link dengan TikTok Shop. Maknanya you dah ada TikTok Shop. Okay, kalau you dah ada TikTok Shop, automatic boleh buat live. It's either kena ada 1k followers ataupun you dah link kan under TikTok Shop. Kalau macam yang ni kan, saya punya profile yang ini ada 3 je follower dia, tapi saya dah boleh buat live. Sebab apa? Sebab saya dah link kan dengan TikTok Shop. Yang ni account dummy saya. Okay, saya buat untuk saya guna untuk tutorial dan sebagainya lah. Okay, alright. Next, saya nak share part yang penting. Okay, yang ini sangat-sangat penting. You kena fokus sebab yang ini akan membantu untuk you fahamkan bagaimana TikTok push you punya content. Okay, TikTok algorithm. Ada tak yang nak belajar macam mana TikTok ni bekerja? How does it works? Macam mana dia push content kita? You pernah tak tertanya soalan ni? Macam mana nak masuk FYP? Pernah tak tertanya soalan tu? Mesti selalu kan. Alright, saya nak bagi tahu you satu benda dulu. Sebenarnya semua video masuk FYP. Catat ni. Sebenarnya semua video masuk FYP. Cuma sama ada dia masuk FYP kecil ataupun besar. Kalau video you view sikit, maknanya dia masuk FYP kecil. Kalau view you banyak, maksudnya dia masuk FYP besar. Faham tak? Lagi besar you punya so basically you punya view tak kisahlah banyak ke sikit ke, dia tetap masuk FYP. Cuma dia sama ada kecil ataupun besar. Alright. Kalau view you kosong, barulah maksudnya you punya video tak masuk FYP. View kosong kan. Pernah tak macam you dah post 1 jam, view kosong lagi? Pernah? So maknanya video tu belum push lagi dekat dalam FYP. Sebab apa? Sebab dia under review. Macam mana kita nak tahu? Kita klik sahaja copy link, nanti dia akan keluar ayat. Okay, your video cannot be copied link because your video is under review. Macam tu. So kita tahulah, oh maknanya video ni dia belum push lagi. Sebab apa? Sebab dia tengah under review. Macam tu. Okay, jelas tak? Alright, so in order untuk kita fahamkan tentang TikTok algorithm ni, saya nak share dekat you tentang video distribution tiers. Tersasul. Video apa dia? Sebut video distribution tiers. Tersasul nak sebut. Susah betul. Okay. Alright, so video distribution tiers ni apa dia? Okay, video distribution tiers ni basically apa berlaku apabila kita dah post content kita kan dekat TikTok ni kan. So apa yang akan berlaku dekat kita punya video tu lepas kita dah post. Alright, so flow dia macam ni. First kali TikTok akan pushkan dekat followers kita terlebih dahulu. Okay, dia akan push dekat followers kita terlebih dahulu. Bila followers kita nampak dan dia engage, baru dia akan push pula dekat orang yang belum follow kita lagi. Yang ini terpakai untuk yang dah ada followers lah. Yang mana yang katakanlah belum ada follower lagi, so macam mana? Dia tak push lah dekat followers dulu, dia akan push dekat orang luar terus. Okay, sebab tu penting untuk kita ada followers yang genuine. Jangan beli followers. Ni kesilapan ramai orang buat kan. Dia beli followers. Siapa kat sini pernah beli followers? Kalau pernah beli, itu yang menyebabkan you susah nak dapat engagement. Sebab apa? Followers yang you beli tu, diorang bots. Diorang ni bots. Dia bukan account yang real. Dia takkan engage dengan you punya content. Okay. Yang kedua, jangan main follow for follow back. Jangan main tangkap-tangkap. Bila you main tangkap-tangkap, you dapatlah followers. Tapi diorang ni bukan nak tengok content you pun. Diorang follow you sebab dia nak you follow dia balik. Faham tak? So jadi bila video you lalu dekat FYP dia, agak-agak dia engage tak? Dia tak engage. Sebab apa? Sebab dia bukan nak tengok content you pun, dia just nak you follow dia balik. Itu je. Dah ramai dah yang buat konsep tu, which is the follow for follow back ni kan. Dapatlah follow banyak-banyak.
tapi akhirnya tak ada pun engagement yang dia dapat. Sebab apa? Orang tak tengok pun konten dia. Sebab tu kena dapatkan followers yang genuine. So bila followers kita genuine ni dah follow kita kan, bila followers kita ni dah nampak konten kita, diorang engage, then TikTok akan start push dekat dalam small group. Yang ini dia akan push dekat FYP, orang-orang yang tak pernah lagi jumpa kita, tak pernah follow kita, ataupun mungkin yang dah pernah tengok konten kita tapi belum follow lagi. So senang kata, orang yang belum jadi followers kita lah. Okay, small group ni. So small group ni dia dalam kategori small group ni dalam, biasanya view dia dalam ratus-ratus, puluh-puluh, ratus-ratus, semua dekat sini lah. So kalau you punya view tu dapatlah dalam 10, 50, 100, 200, maknanya dia dah masuk dalam small group. Okay, so apa berlaku dekat sini? TikTok akan tengok ada tak engagement yang you dapat, orang tengok tak video you, orang engage ke tidak, orang komen ke tidak. Kalau ada, baru dia akan pushkan ke medium group. So medium group ni pula, you punya view dah start main ribu-ribu, belas ribu, puluh ribu, semua dekat area medium group ni. Okay, so if you punya content ada lagi engagement, dia akan push lagi. Tapi kalau tak ada dah engagement dekat sini, tu yang view you start dekat situ, dia dah tak grow dah. Faham tak? Okay, so ada engagement, katakanlah ada engagement, dia akan pushkan pula ke large group. Alright, so large group ni pula, you punya view dah start main ratus ribu. Okay, ratus ribu, 100 ribu, 500 ribu, 300 ribu kan, 900 ribu, semua dekat sini. Alright, and sama juga ada engagement, push lagi. Tak ada engagement, dia akan stop. So if ada engagement, dia akan push pula ke dalam tiers yang seterusnya, which is nama dia viral. Okay, viral ni you punya view dah start 1 juta ke atas. 1 juta punya view, dia push ke tiers viral. Alright, maknanya dia dah masuk dalam tiers viral. Okay, so tiers viral ni, kenapa dia panggil tiers viral? Sebab perasan tak, video-video yang juta-juta view ni, you akan start nampak dekat social media lain. You akan nampak dekat Instagram, Twitter, kan, Facebook. Orang ambil balik, orang repost, masuk pula dekat dalam artikel. Betul tak? So sebab tu kita panggil dia viral. Sebab dia bukan sekadar viral dekat TikTok, tapi dia viral dekat platform-platform social media yang lain. Alright, so cuba you komen, you punya video selalu start dekat mana? Small group ke, medium group ke, ataupun hari-hari large group? Ke sentiasa viral? Kalau sentiasa viral, cuba you ajar saya pula. You pula mengajar saya yang dengar. Power sangat kalau hari-hari viral. Kan? Small group kalau lelaki ke medium group lah. Faham? Okay? So nak tak saya share dekat you cara macam mana you nak buat konten you daripada small group ni, ataupun yang group kecil-kecil ni, pergi ke group yang lebih besar. Dia masuk tiers yang lebih besar. Alright, siapa nak saya share dekat you apa yang you nak kena buat, apa algorithm dia, apa benda yang TikTok akan tengok untuk dia pushkan you punya content. Okay, so in order untuk you buat video you daripada masuk tiers kecil ni pergi pada yang lebih besar, you kena faham TikTok evaluation. TikTok evaluation ni apa dia pula dah? TikTok evaluation ni adalah apa benda yang TikTok akan tengok dalam satu content in order untuk dia push ke dalam FYP yang lebih besar. Alright, so ada 5 benda yang dia akan check. Okay, 5 benda. Yang pertama adalah watch time. Okay, watch time ni adalah berapa lama orang tengok video you. Sebagai contoh, video you 30 saat. So berapa lama orang tengok? Maybe 20 saat, 10 saat, 15 saat. Faham tak? Ataupun orang tengok sampai 30 saat. So lebih lama you punya watch time, maka lebih mudah lah TikTok nak push. Okay, so watch time ni TikTok akan tengok menggunakan average watch time. Maksud average adalah majority tengok sampai saat yang keberapa. Okay, so lebih tinggi, lebih lama watch time you, maka lebih mudah lah TikTok nak push. Kalau watch time rendah, itu yang TikTok tak push content. Okay, so sebab tu kalau kita tengok video-video kita yang flop, yang view rendah, biasanya average watch time kita mesti rendah. Contoh, video tu 1 minit 60 saat, tapi dia punya average watch time dia maybe dalam 10 saat je. Nampak tak? So sangat-sangat rendah. Basically 10 saat tu teruk lah. Contoh lagi, mungkin video je 15 saat, tapi average watch time berapa? 3 saat. 3 saat je orang dah skip dah. Maknanya tak ramai yang tengok. Faham? So ini adalah yang pertama, watch time. Okay, paling penting dia akan tengok ni dulu. Tinggi watch time, maka senanglah dia nak push. Rendah watch time, itu yang video dia akan stop. Sebab benda yang paling mahal sekarang adalah attention orang. Antara benda yang paling mahal, paling susah nak dapatkan sekarang adalah attention. So if you punya video boleh buat orang bagi attention lebih lama, maka video you bagus. Itu yang TikTok akan push. Okay,
So yang pertama watch time. Yang kedua completion rate. Apa itu completion rate? Completion rate ni adalah berapa ramai yang tengok video you sampai habis. Okay, sebagai contoh, katakanlah ada 1,000 orang kan yang dah tengok, view 1,000. So berapa ramai yang tengok sampai habis? Maybe 100, 200. So TikTok biasanya akan tunjuk dalam bentuk percentage. Okay, completion rate ni kalau dekat dalam analitik kita, nama dia watch full video. Siapa yang watch video tu sampai habis, watch full video. Okay, dia akan tunjuk dalam bentuk percentage. Katakanlah video tu 1,000 view, you punya percentage 5%. Maknanya berapa ramai yang tengok sampai habis? 50 orang. Kalau view 100, you punya watch time you punya percentage untuk watch full video tu 10%. 100 view 10% maknanya apa? 10 orang je tengok sampai habis. Sedih kan? Yang lain langsung skip. So basically bila lagi ramai yang tengok sampai habis, maka lagi senang TikTok nak push. Bila tak ramai yang tengok sampai habis, itu yang susah dia nak push. Okay, so biasanya kita nak tahu video tu okay tak okay, kita targetkan untuk completion rate ni 10%. Bawah daripada 10% biasanya memang akan flop. Kalau dalam range 9% tu okay lagi lah. Tapi kalau contoh dalam 5% je, 6% je, maknanya memang tak perform. So you kena improve you punya content tu supaya orang tengok sampai habis. Alright, so watch time dengan completion rate ni nak tengok dekat mana? Okay, you pergi dekat you punya profile, kan, klik je mana-mana video yang you dah pernah post. Lepas tu you tekan perkataan more data dekat bawah dia. Okay, you pergi dekat you punya video, mana-mana video, klik more data, and then you tengok average watch time dengan watch full video. Ada tak? Cuba check. Pergi dekat you punya profile, tengok, tekan je mana-mana video yang you dah pernah post. Lepas tu you klik more data. Alright, lepas dah klik more data dekat bawah tu, then you boleh tengok watch time, average watch time dengan watch full video. So inilah dia evaluation yang dia akan tengok. So nampak tak? Video yang perform biasanya watch time dia tinggi, average watch time tinggi, completion rate pun tinggi. Video yang flop biasanya rendah. Okay, so katakanlah you punya ni bagus, saya watch time bagus, completion rate saya pun tinggi Bro Safwan, tapi kenapa masih lagi view rendah? Then you kena tengok ketiga ni pula. Yang ketiga adalah engagement variety. Engagement variety ni adalah kepelbagaian engagement yang you dapat, which is like, comment, share, save, tu semua engagement lah kan. So lagi banyak engagement yang you dapat dekat situ, like banyak, komen banyak, so lagi senang lah TikTok nak push. Okay, so walaupun you punya watch time tinggi, completion rate tinggi, tapi kalau engagement you tak ada orang like contohnya, ataupun yang like tu 3 orang je, yang lain tu mungkin tengok je, so susah lah dia nak push. Sebab dia macam dia tak cukup engaging. Content tu tak cukup engaging untuk orang engage dengan content you, and orang komen ke, tak ada. Jadi bila ada, baru dia akan push lagi. Okay, so engagement variety. Next kita ada engagement velocity. Engagement velocity ni apa pula? Engagement velocity ni adalah berapa laju orang engage dengan you punya content. So lagi laju orang engage, maka lagi senang TikTok nak push you punya content. Okay, sebagai contoh, you dah post 1 jam. Selepas 1 jam berapa ramai dah yang engage? Okay, video A dah 1 jam dapat 100 engagement. Video B dah 1 jam juga tapi baru dapat 10 engagement. Mana lagi bagus? Yang dapat 100 lah. Betul tak? So ni adalah contoh engagement velocity punya konsep. So tips dia untuk engagement velocity ni adalah kita post waktu yang orang aktif. Jangan post waktu orang dah tidur kan. Contoh pukul 2 pagi kita post. Tu yang susah nak perform kan, sebab kita post waktu-waktu orang dah tak ada dekat platform tu. Okay. Dan yang terakhir adalah trending elements. Ada tak trending element yang you masukkan dekat dalam you punya content? Contohnya sound kan, you guna effect yang tengah trending, ataupun you join any trend kan, challenge ke, ataupun you bercakap tentang isu semasa, current viral issue kan. So basically itulah trending element kan. So bila ada, lagi senang nak push. Tapi you kena ingat, kalau you guna lagu trending sekalipun, effect trending sekalipun, if watch time you rendah, completion rate, maknanya cara you buat content tu tak menarik kan. Pakailah sound trending tapi maybe editing tak menarik, so orang tak tengok, betul tak? So TikTok tak push juga. So trending element ni nombor 5. Yang paling penting apa? Watch time, completion. Yang atas ni penting dulu, and trending element ni belakang sekali. The less penting, tapi if ada, membantu. Okay, jelas tak? Okay, so apa tips dia untuk watch time, completion rate ni? Macam mana nak naikkan watch time dengan completion rate?
tips yang saya boleh share hari ni adalah you kena masukkan hook dalam you punya video. Kan? Bila kita buat content, make sure content kita tu ada hook. So salah satu hook yang you boleh cuba, you boleh apply, yang paling famous sekarang adalah negative hook. Negative hook ni apa? Negative hook ni kita buat content kita mulakan dengan ayat yang negatif. Contoh, sumpah menyesal guna benda ni. Contoh, nampak? Negatif betul tak? Okay, apa lagi contoh? Ini adalah 3 kesilapan yang saya buat yang menyebabkan saya rugi RM1,000. Menarik tak? Macam negatif kan? So nampak? Negatif. So itu adalah contoh negative hook. Okay, kita mulakan ayat kita dengan something yang negatif. Kan? Korang jangan beli benda ni. Kan? Serius, korang jangan beli. Contoh. Sebab tu kita twist balik nanti. Awal-awal je kita guna negatif, lepas tu kita twist balik. Contoh, korang sumpah I menyesal beli benda ni. Lepas tu masuk twist tu kan, yelah korang tengok lah ni bla 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 cerita-cerita kan, sumpah I menyesal beli benda ni sekarang. Kalau I tahulah ni awal, dah lama dah beli. Nampak? Twist balik. So kita start dengan negatif dulu, tapi kita akan twist balik. Faham So tu adalah contoh lah. So bila you ada hook yang bagus, barulah orang akan tertarik nak tengok video you. Faham tak? Okay, so belajar tentang hook ni. Alright, dalam kelas-kelas saya yang kelas-kelas saya tentang engagement nanti, kalau ada nanti boleh join, saya akan share lebih detail tentang hook ni. Okay, engagement variety pula, tips dia macam mana nak pakai engagement ni. Masukkan CTA dalam you punya video, call to action. Pernah tengok tak video yang orang cakap save video ni untuk refer balik nanti. Tu contoh kan. CTA ni biasa kita letak dekat ujung. As simple as that je. Kita sebutkan something untuk orang engage. Contoh, kalau korang suka video ni, kalau korang suka tips macam ni, jangan lupa untuk like. Nampak? Situ suruh orang like. Kan? Atau bagi suruh orang komen, tanya soalan ke, kan? Korang nak tips apa lagi? Cuba komen, nanti saya buat. Nampak? Nanti saya share. So as simple as that, boleh membantu. Okay? Untuk engagement velocity tadi, you post waktu yang orang aktif, jangan post pada waktu yang orang tak aktif. Dan trending element ni pula tips dia adalah you kena buat content yang mengikut konteks trend tu. Contohlah kan, baru ni kita ada Wes Anderson trend. Betul tak? Wes Anderson trend, cuba you bayangkan music tu keluar, apa yang you akan nampak konteks dia. Biasa orang akan buat video cinematic, betul tak? Video tu cinematic, dia punya panggil apa? Color dia kan, macam orange sikit tu. Lepas tu dia symmetry, betul tak? Dia benda-benda symmetry, ada filter dia, yes. Okay, cuba bayangkan kalau you pakai sound tu tapi you buat video unboxing, simple je. Function tak? Follow tak trend tu? Tak follow, betul tak? Dia tak follow konteks dia, betul tak? So agak-agak senang tak nak naik. You pakai lagu tu tapi you buat video unboxing yang tak ada kaitan dengan trend tu. You tak follow pula tu format dia, tak ada pakai filter ke, tak ada symmetry ke, tak ada apa. So dia tak perform lah. Faham tak? Okay, so kita bila nak buat apa-apa yang trend ni, kita kena follow konteks trend tu. Kalau contoh konten trend tu maybe dia pakai lip sync kan. Lip sync tu orang buat macam mana? So kita cuba untuk replicate balik, lebih kurang sama, cuma kita ada twist dia sikit je. Yang penting kita kan mesti follow konteks trend tersebut. Okay, so itulah tips dia sedikit sebanyak. So if you dah faham algorithm ni, you kena make sure you buat content untuk tackle this algorithm. Faham ke faham? Okay, cuba untuk buat content yang boleh tackle algorithm ni. Okay, alright, next saya nak share sikit TikTok features. Okay, apa feature-features yang ada dekat TikTok ni yang mungkin you tak pernah lagi explore ataupun you tak pernah tahu. Right, yang ini sangat-sangat bantu untuk newbie. So kalau you newbie, you make sure you fokus dekat sesi ni. Okay, so features yang pertama adalah macam mana nak create collection. Okay, collection ni dia macam album tau. Kalau dekat phone kita kan, kita boleh create album kita bercuti lah, album kita apalah kan. So dekat video TikTok ni pun, bila kita save video, perasan tak ramai orang ada masalah ni. Dia dah save, lepas tu bila nak cari balik dah terlalu banyak dah. Dia dah tak jumpa dah, betul tak? Sebab berterabur, tak tersusun. So macam mana nak susun kita punya collection ni, kita punya save ni? Kita kena buat collection lah. Okay, ni cara dia. Kita klik save dekat mana-mana video, lepas tu tekan perkataan manage dekat bawah. And then dekat sini kita boleh create new collection. Kalau tak pernah create collection, dia akan keluar macam ni terus. Terus dia letak nama dia apa. Contoh nama dia you letak maybe makan-makan. Okay, pada you save. Nak tengok balik dekat mana? Pergi dekat profile and then tekan save ni, dekat bahagian save kita. Lepas tu tekan collections. And there you go, akan keluarlah bahagian-bahagian
collection album yang kita dah buat. Okay, so next time bila kita post, kita nak save lagi, kita hanya perlu masukkan sahaja dekat kita punya album yang kita dah buat ni. Nampak tak? Dekat bahagian album yang kita dah buat ni. Ni. So kita tekan je yang mana kita nak, sebab kita dah create dah. Kalau kita belum create, kita create baru. So lepas ni you asingkan you punya video tutorial, video masak-masak ke apa-apa kan, asingkan dengan yang mana you nak guna untuk maybe content untuk you buat business ke. So you asingkan. Contoh yang ini, okay, video-video unboxing je. Transition, okay, asingkan. Buat album transition je. Apa lagi? Editing punya tips, asingkan. So bila kita dah asing, lebih senang kita nak tengok balik sebab dia dah tersusun dalam kategori. Bila kita save je semua kan, kalau kita tak susun dia, tu yang kita susah nak cari balik. Betul tak? Alright, so ni recommendation saya buat collections. Alright, cuba try. Jadi tak? Siapa dah try? Jadi tak? Cuba try. Okay, kalau jadi komen jadi. Saya nak tengok ada tak yang dah siap, ada tak yang jadi. Okay, kalau jadi komen jadi. Okay, jadi. Alright, good. Okay, yang lain jadi tak? Ada buat lagi mudah, terbaik. Alright, siapa yang dah buat, good job. Okay, yang mana yang baru explore, okay, boleh cuba. Alright, so itulah cara macam nak create collection. Okay, next kita ada lip sync. So macam mana nak buat lip sync? Lip sync tu apa? Lip sync ni basically kita buat video yang mana kita ikut sound tu punya suara. Okay, kita buat video, kita follow sound tu punya suara. Alright, saya tunjuk contoh dulu. Sorry, contoh. Saya tunjuk tutorial, nanti saya akan tunjuk contoh lip sync. Okay, ni cara dia. First, kita klik add sound sebelum kita record. Lepas tu kita pilih dulu sound mana kita nak pakai. Kamu contoh yang ni. Seperti hantu. Okay, lepas tu kita terus record. Kamu kau seperti hantu, terus menghantui aku. Okay. Kamu kau seperti hantu, terus menghantui aku. Nampak tak? Okay, so basically lip sync ni kita follow apa sound tu, mulut kita. So kita punya suara takkan keluar, yang ada hanyalah sound tersebut. Jadi nak buat lip sync ni sangat-sangat simple. Kita masukkan sound dulu, baru kita record. Alright, so ini cara nak buat lip sync. Baik, kalau kita nak masukkan background music, macam mana pula? Kita nak suara kita keluar tapi music tu jadi background. Okay, dan kita kena guna cara macam ni. First kita kena rakam dulu video, ataupun kita upload dulu satu video, baru masukkan sound. Okay, kalau tadi kita masukkan sound dulu, baru kita record. Tapi kalau nak masukkan background music, kena rakam dulu ataupun masukkan video dulu, baru masukkan sound. Ni contoh saya dah masukkan video. Okay, Assalamualaikum. Hai, okay, saya Nina. And then click add sound dekat atas tu. Alright, kita baru saja habis program. Okay, lepas tu kita pilihlah sound mana kita nak pakai. Hari ni kita belajar macam-macam. Contoh yang ni. Okay, Assalamualaikum. Alright, kemudian tekan volume dekat bawah tu. So kita boleh set kat bawah ni. Kita boleh slowkan music. Nampak tak? Music dah slow. Edit sound ni untuk music. Yang original sound ni untuk video kita yang bercakap tu. Right? So kita rendahkan edit sound tu supaya kita punya suara tak tenggelam. Okay? Nampak? So ni kita boleh adjust juga. So inilah hasil dia. Saya tahu, tapi hari ni baru dapat tahu banyak rahsia daripada dia. Okay, so salah satunya. Okay, so nampak So itulah cara dia. Nampak? Suara keluar, background music pun ada. Okay, so itu cara dia. Now, beza. Kalau lip sync, suara memang takkan keluar, hanya ada music sahaja. Kalau add background music ni, dua-dua akan keluar. Jelas Faham beza cara step dia? Okay, next, macam mana nak guna timer function? Okay, timer function ni kat bahagian tepi ni, ni adalah timer. So biasanya timer ni kita akan guna untuk video yang kita masukkan sound lah. Kita nak buat lip sync ke, ataupun kita nak buat video yang kita follow beat music ke kan. Alright, so timer kita nak gunakan ada dua sebab. Yang pertama sebab kita nak bagi ada masa untuk kita bersedia. Sebab bila kita klik timer ni, dia akan ada macam 3, 2, 1 tok baru dia record. Macam kita ambil gambar lah kan, ambil gambar ramai kan, kita klik, lepas tu kita bagi masa, dia ambil gambar sendiri kan. So sama juga macam dekat TikTok ni, kita boleh set untuk dia record. So tak adalah, kalau contoh kita pakai tripod kan, tak adalah nampak kita klik lepas tu kita lari kan. So kita nak bagi buang scene tu, scene yang kita tekan tu kita nak buang. So kita kena pakai timer. Alright, so itu yang pertama, kita nak bagi ada macam tu. Yang kedua pula adalah sebab kita boleh set kan dekat mana kita nak sound dia stop. Kita nak sound dia stop dekat bahagian mana, supaya dia accurate. Dia tak adalah kita terlepas and beat dia dan sebagainya. Alright, so tengok cara dia. First kita masukkan dulu lagu. Tadi saya dah ajar macam mana nak masukkan lagu. Add sound.
And then kita klik timer terus. Kat sini kita tarik yang merah. Pandangan pertama. Kita nak dia stop kat mana? Awalnya cinta pandangan pertama. Lepas tu kita tekan start. Awalnya cinta pandangan pertama. Dia akan automatic stop, nampak tak? So buat lagi sekali. Tekan timer, set lagi sekali. Berubah. Tetapi cinta takkan berubah. And then tekan start. Tetapi cinta takkan berubah. Alright, so inilah hasil dia. Awalnya cinta pandangan pertama. Tetapi cinta takkan berubah. Dia jadi smooth je kan. Okay, so bila kita set timer ni, barulah kita boleh buat dia follow beat betul-betul. Okay, alright, jelas macam mana nak guna timer ni. So itu cara dia. Bila kita pakai timer, then kita boleh set dia punya, orang kata dekat mana dia nak stop music tu. Okay, baik. Next saya nak share macam mana nak buat duet. Duet ni, video kita dengan video orang tu akan berjalan serentak. Okay, so cara dia sangat-sangat mudah. Kita hanya perlu klik share dekat video orang, and then cari perkataan duet dekat bawah. Tekan duet tu. Lepas tu kita boleh pilih template. Nampak? Yang ni kita ada kiri kanan. Kita boleh buat dia dalam bentuk green screen, ataupun screen kecil, ataupun atas dan bawah. And then kita tekan je record. Korang tengok transition dalam video ni. Okay, hasil dia adalah video kita akan berjalan serentak. Korang tengok transition dalam video ni. Nampak? Okay, so video kita akan berjalan serentak dengan video orang tu. Alright, so ini adalah duet. So duet ni kita boleh buat konten secara kreatif. Maybe kita nak react ke apa-apa ke kan. Alright, and then kita ada stitch. Stitch ni pula, video orang tu akan play dulu baru video kita. Dia beza sikit. Yang tadi video kita akan play dulu. Video dia dengan video kita play sama-sama. Tapi kalau stitch ni, video dia play dulu baru video kita. Okay, so cara dia sama juga. Tekan share. Lepas tu cari perkataan stitch dekat bawah. Okay, and then tekan stitch. Lepas tu kita boleh pilih bahagian mana yang kita nak stitch tu. Contoh, lepas tu kita boleh set nak pendekkan duration dia. Dan tekan je next. So dia akan terus masuk kepada record video kita. Okay, so kita pun record lah bahagian kita, scene kita kan. Once dah selesai, tekan done. Dia akan play video orang tu dulu. Nampak gila. Korang nak tak belajar buat macam ni juga? Baru video kita. Nampak? So biasanya stitch ni, kalau mungkin you pernah tengok macam Mamat Got No Chill, dia selalu buat kan. Dia dah tunjuk video orang, lepas tu dia tegur kan kesilapan orang tu apa kan. Assalamualaikum bang, ni nak tegur sikit lah kan. Abang salah tu cara bang, sepatutnya kita buat macam ni lah. Lepas tu tapi nak buat macam mana kan, benda pun dah viral lah, like pun dah bukan dah tu. Enjoy je lah kan. So itu dia buat stitch lah tu. Okay, dia tunjuk video orang tu dulu, lepas tu baru dia masuk video dia. Okay, so stitch ni pun kita boleh gunakan secara kreatif lah. Okay, baik. Next kita ada video reply. Video reply ni yang mana kita masukkan komen dekat dalam video kita. Okay, so macam mana nak buat ni? If ada yang tak tahu, ada dua cara. Yang cara pertama adalah paling simple, kita pergi dekat komen video kita, and then kita tekan sahaja mana-mana komen. Jangan type, tekan button merah kat tepi ni. Automatic komen tu akan keluar. So bila kita record, kita boleh gerakkan komen tu nanti dekat mana kita nak. Lepas dah record baru boleh gerak lah. Sebelum record dia tak boleh gerak. Okay, so ni cara pertama. Paling simple, cara pertama, klik sahaja button merah dekat tepi tu, automatic kita boleh buat video reply. Tapi cara kedua ni tak ramai yang tahu. Okay, cara kedua ni pula sesuai untuk video yang mana you dah record dah kan, you dah ada dalam draft contohnya kan, tapi terlupa nak buat video reply. Okay, terlupa nak masukkan komen. So macam mana nak masukkan juga walaupun you dah record dah. Okay, so ni cara dia. First, tekan lama-lama dekat komen yang you nak tu, masukkan dalam favorite dulu. Add to favorite. Okay, lepas tu step ni cepat sikit. You pergi dekat bahagian draft video. Okay, ni video ni dah ada kan. Lepas tu klik stiker dekat tepi ni. Klik stiker. Okay, and then you cari, scroll sampai jumpa soal jawab. You scroll sampai jumpa soal jawab. Okay, scroll sampai jumpa soal jawab. Lepas dah jumpa soal jawab ni, then you tekan bahagian favorite. Then keluarlah komen tu, nampak? So you dah boleh masukkan komen ni dekat dalam you punya video. Right, so ada dua cara. Cara pertama, klik dekat button merah tu. Cara kedua pula, you masukkan dulu dalam favorite. Okay, and then you cari balik kat bahagian stiker. Okay, pergi dekat bahagian stiker.
Lepas tu scroll sampai jumpa soal jawab, and then you pergi dekat bahagian favorite, and then you boleh masukkan komen yang you dah save tadi. Okay, so inilah cara dia. Alright, so lepas ni kalau dah terakam apa-apa video, jangan risau, masih boleh masukkan komen juga. Siapa baru tahu benda ni? Ramai yang baru tahu, ramai yang tak tahu sebenarnya cara kedua ni. Mostly tahu cara pertama je. Cara kedua ni actually lebih mudah kan, sebab kita tak perlu dah nak cari komen tu balik. So apa saya recommend, you masukkan je komen banyak-banyak. You masukkan dalam favorite komen banyak-banyak yang mana you nak buat konten nanti. Lepas tu nanti bila you nak buat video, you pilih je. Kan? Maknanya apa-apa komen you jangan terus buat video. You masuk dalam favorite dulu. Nanti bila nak buat video, you pergi tengok balik dekat favorite you, and then cari je balik komen-komen tu. Okay? Alright, baik. Next, green screen. Kita cuma boleh reply dekat yang orang komen kat TikTok kita je ke? Ke komen kat TikTok orang lain pun boleh juga? Boleh. Kita boleh juga buat video reply dekat komen video orang lain. Tapi tak proper lah. Sebab video tu kan video orang lain. Tiba-tiba kita menempel video kita kat dia kan. Macam tak elok lah kan. So kalau tanya saya, jangan buat macam tu lah. Lagi-lagi kalau dia kompetitor kita ke, atau orang yang sama niche dengan kita ke kan. So dia kurang sesuai sikit lah. So saya recommend buat dekat video sendiri sahaja. Okay. Baik, next saya nak share tentang green screen. So dekat TikTok ni kan, kita boleh buat green screen yang mana kita boleh hilangkan background kita tanpa perlu beli layar hijau. Nak kena beli kain hijau tu tak perlu. Okay, macam ni kan, nampak ini background saya almari. Okay, tapi kita tetap boleh hilangkan background. Cara dia macam mana? Okay, kita pergi dekat effect, search green screen. Okay, buat sama-sama search green screen. Lepas tu pilih yang first kali ni, green screen ni. Okay, lepas tu tekan button tambah dekat tepi untuk pilih gambar. And then there you go, nampak? Background saya dah hilang dah. So kita boleh record video. Contoh kita nak buat scene kita dekat klinik ke, scene kita dekat pasar ke, scene kita dekat mall ke, semua boleh buat dengan gunakan green screen ni. Alright, cuba try, jadi tak? Okay, pergi dekat TikTok. Okay, masa nak record tu, you klik effect, lepas tu search green screen. And then ambil yang atas sekali. Okay, pilih yang atas sekali ni. Klik sini, and then tekan button tambah. Lepas tu you boleh pilih gambar mana you nak pakai, and then you dah boleh jadikan background. Okay. So kalau you ambil yang full, dia akan full lah. Yang ni saya ambil yang gambar size macam ni, jadi macam ni lah kan. So siap boleh gerakkan lagi, kita boleh jadi kecil lagi macam ni. Okay. So contoh video, contoh konten yang saya gunakan green screen ni kan, bila kita guna green screen ni, kita boleh buat konten kita secara kreatif lah. Okay, saya tunjuk kejap. Ini adalah contoh konten yang saya gunakan green screen. Okay. Okay. Sambil-sambil tu you try Okay, ni contoh. Channel Alert. So sound ni sekarang tengah trending gila. Baru ada 8,000 video tapi dah ramai yang viral. This small content creator dapat 1 juta views dengan lagu ni je. This guy dapat 400,000 views walaupun followers tak ramai. Mudah je nak follow trend ni. Mulakan video you dengan gambar ibu ataupun ayah you pada tahun sekarang, dan kemudian tunjukkan gambar-gambar diorang masa 90-an. Mudah je kan? Jangan lupa untuk try. Okay, so ini contoh saya pakai green screen, nampak tak? So bila kita pakai green screen, kita boleh buat konten kita secara kreatif lah. Macam tu. Okay, cuba try, jadi tak? Alright, so next, kalau you nak buat green screen video pula, boleh tak? Boleh. You search je dekat atas ni, tekan green screen video pula. Tadi kita pilih green screen atas ni kan, ambil yang nombor 2 pula, green screen video. Okay, kita klik yang ni, tekan tambah, kita boleh pilih video kali ni. Alright, ni contoh saya ambil video yang ini, and then kita boleh set, pilih bahagian mana kita nak, tekan next. And there you go. Nampak tak background kita akan bergerak. So kita boleh juga jadikan video as background kita. Pun boleh juga. So pakai green screen video. Okay, so itu beza green screen gambar dengan green screen video. Kena pilih Dia tak boleh green screen biasa tu nak masukkan video, tak boleh. Green screen video nak masukkan gambar, tak boleh. Dia kena pilih salah satu. Okay, and then ada satu lagi green screen yang you boleh guna, which is green screen hand. Yang ini kan, scroll bawah sikit sampai jumpa green screen hand. Tekan yang ni. Okay, green screen hand ni, you ambil gambar, you kena tunjuk tangan dulu. Baru dia keluar, nampak tak? Nampak saya tunjuk tangan kan? Dia akan keluar dekat tangan. So yang ini pun you boleh gunakan juga buat video secara kreatif menggunakan tangan you. Okay, so ni saya tunjuk contoh video yang mana saya gunakan green screen hand.
Ini mungkin salah satu sebab kenapa video you susah sangat nak naik views. Sebab you tak follow the best time to post recommended by TikTok. Macam nak tahu tu? Jom saya ajar. Eyes on me. First of all, pergi dekat bahagian settings and tekan creator tools. And then pergi dekat analytics. Lepas tu you buka bahagian followers and scroll sampai bawah. And then tengok dekat sini pukul berapa. Kalau tulis pukul 9, maknanya TikTok recommend untuk you post pada pukul 9. Kalau nampak tak? Kita boleh buat konten secara kreatif dengan menggunakan green screen hand. So bolehlah kita tunjuk kan anything tu lebih clear lah. Kalau kat belakang tu kita nak kena elak lah apalah kan. Ni kalau kat tangan dia kecil tapi orang tetap boleh nampak. Okay, so menarik kan? Alright, next saya nak share sikit efek yang seterusnya. Ini boleh guna juga, boleh buat secara kreatif juga. Efek yang seterusnya adalah slow zoom. Okay, slow zoom ni macam mana? Slow zoom ni video you dia akan slow zoom. Macam sama je. Slow zoom ni macam mana? Dia slow zoom. Okay, tengoklah. First kita tekan bahagian efek. Lepas tu kita search slow zoom. Okay, search slow zoom. Alright, nanti you ambil efek yang nama dia slow zoom. Yang ni, okay, macam gambar mata ni. Lepas tu you boleh pilih duration dia. Kalau ambil 10 saat dia akan zoom laju sikit. Nampak dia akan zoom macam tu. Kalau 15 saat dia slow sikit dan dia akan zoom selama 15 saat. Okay, 30 saat pula dia lagi slow lah. Gitu, nampak kan? Alright, so saya nak tunjuk contoh video yang mana saya gunakan slow zoom ni. Okay, so inilah hasil dia bila you gunakan slow zoom ni. Alright, so tu contoh video yang saya gunakan slow zoom. Okay, so slow zoom ni dia menarik. Okay, kita boleh buat video secara kreatif juga, yang mana video kita akan slow dia macam zoom. Sama kan nama dia, slow zoom zoom. Dia tak laju sangat lah zoom kan, dia slow je macam tu. Alright, menarik kan? Okay, next satu lagi, body zoom. Body zoom ni pun menarik. Body zoom ni kamera tu ibarat macam follow pergerakan you. Okay, so ni cara dia. You klik dekat effect, search body zoom. Okay, body zoom. And then ambil yang ini, warna purple ni. So you gerak je. Bila you gerak, kamera akan cuba track you punya badan. Dia akan follow pergerakan you. Nampak tak? Nampak gitu. Gitu. Macam tu. Menarik kan? So itu basically body zoom. Alright, so saya nak tunjuk contoh video yang menggunakan body zoom ni. Bila pakai body zoom ni, kamera tu akan macam ada orang yang rakamkan. Faham tak? Macam ada orang yang tengok, macam ada orang yang follow you. Tu yang buatkan menarik tu. Okay, so ini contoh video body zoom. My girl come flip it like a flippergram, flip it like a flippergram. Make your bumper flip like a flippergram, flip it like a flippergram, flip it like a flippergram. Kamera tu bergerak ni. Girl wind up on my body, girl. Gitu. Alright, so itu contoh body zoom. Alright, okay, so boleh guna juga body zoom ni. Alright, so selesai untuk efek. Ada banyak lagi efek you boleh explore, tapi ni bagi saya yang you boleh gunakan secara kreatif untuk you punya konten. Baik, next, macam mana nak masukkan teks. Yang ini untuk siapa-siapa yang tak tahu lagi macam mana masukkan teks, ini cara dia. Alright, first kita dah record video, tekan teks dekat atas belah kanan tu. Lepas tu kita type lah kita punya tajuk, apa-apa je. Okay, kita dah type. Kemudian kita tekan kat bahagian ni untuk buat outline macam ni ataupun background. Okay, so kita boleh pilih nak ada outline ataupun background. Kemudian kalau tanya saya, ambil yang ada outline ataupun ada background supaya senang baca. And then kat sini alignment. Okay, kita boleh set nak kiri ke, kanan ke, tengah ke. Yang ini pula kita punya font. Kita boleh pilih font mana kita nak pakai. Kalau tanya saya, ambil yang klasik sebab paling senang nak baca. Okay, ambil klasik. Okay, lepas tu dekat bahagian bawah pula, ini adalah warna. So kita boleh pilih warna mana kita nak pakai. Okay, kalau tanya saya, jangan pakai warna yang susah nak baca, macam pink, kuning. Okay, ambil warna yang senang baca, macam putih, hitam ni kan, senang baca sikit. Okay, tekan done, and then kita boleh kecilkan dia, letak dekat mana kita nak. Kemudian kita buat lagi tulisan lain, kita set dekat mana yang kita nak letak dia. Okay, lepas tu part yang penting kat sini. Okay, sorry, you kena klik and then tekan set duration. Lepas tu kita boleh pilih, kita boleh tarik benda merah ni untuk set dia habis dekat mana, hilang dekat mana, dan kita boleh tarik belah depan dia untuk dia keluar bila. Okay, so adjust benda ni, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan hilang ikut timing yang kita set. Dia akan keluar bila kita set, dia akan hilang bila kita set. Right, so yang ni you boleh explore. Okay, saya tunjukkan step dia.
nanti you try and explore. Okay, so very simple, itu cara dia supaya you boleh ada text dekat dalam you punya content. Okay, and next one adalah cover. Ini adalah cover. Alright, cover ni basically dia akan keluar dekat profile. Dia akan tunjuk benda putih ni, merah ni, kuning ni kan. So ada macam-macam template yang TikTok ada offer cover dekat dia punya apps dia. Okay, so nak buat ni macam mana? Sangat-sangat senang. Kita record dulu apa-apa video ataupun masukkan apa-apa video, tekan next. Before kita post, tekan select cover kat situ. And then dekat bahagian atas ni kita boleh drag bahagian video mana kita nak dia tunjuk. Dekat bahagian bawah pula kita boleh pilih template mana kita nak guna. Okay, ada macam-macam template. So katakanlah nak ambil yang ni, tekan dekat sini untuk tulis dia punya tajuk dia. Okay, kemaskan sikit. Kita boleh adjust size dia, nak besar ke kecil, nak letak atas boleh, bawah boleh. Kalau tanya saya, letak kat tengah pun dah okey dah. Lepas tu tekan save. Nak preview, tekan draft, and then there you go. Inilah hasil dia. Nampak tak? Bila kita post nanti, dia akan nampak macam tu. So kalau puas hati baru post. So saya recommend draft dulu. Tengok dulu okey tak. Kalau tak okey, edit balik, adjust balik. Okay, so ingat dia punya kat bahagian mana nak tekan tadi, select cover dekat sini. Sebelum you post, you klik kat sini, select cover ni. Betul-betul dekat perkataan ni tau. Kalau you tekan dekat video ni, dia tak akan keluar yang cover tadi. Kena betul-betul tekan dekat perkataan ni, kecil je. Okay, dah tekan baru dia akan masuk bahagian yang inilah. Okay, jelas? Alright, jadi okay, kalau dah jelas, next saya nak share kat anda TikTok do's and don'ts. Apakah benda yang you kena buat dan jangan buat dekat TikTok? Okay, so far menarik tak feature-features tadi? Okay, so basically features yang saya kongsikan tadi adalah benda-benda yang sangat-sangat basic untuk yang baru, newbie, sangat-sangat membantulah. Ada banyak lagi feature-features yang advance, tapi kita nak fokus, kita dah fahamkan dulu yang basic. Basic tu bila kita dah boleh buat, dah boleh buat content dah. Okay, alright, do's and don'ts. Apa yang you kena buat dan jangan buat dekat TikTok? Okay, yang pertama saya akan share do's dulu. Do's tak banyak, sikit je. Yang don'ts ni yang you kena take note, yang banyak sikit. Okay, untuk do's, pertama sekali, be yourself. Jangan jadi fake. Jangan cuba nak jadi orang lain dekat TikTok ni. Okay, setuju tak kalau saya kata kita tak suka orang yang fake? Betul tak? Kita tak suka orang yang try hard nak jadi orang lain. And sibuk lah nak jadi macam Bruce Safwan tu. Sibuk lah nak jadi macam Khairul Aming, nak jadi macam Imran Bad. And tak kisahlah siapa-siapa lah you rasa yang famous kat TikTok tu kan, you nak jadi macam diorang. Tak perlu. Diorang jadi, kenapa diorang famous? Kenapa diorang terkenal? Sebab diorang menjadi diri diorang sendiri. Diorang tak sibuk nak tiru orang lain. Okay, you boleh ambil inspirasi pada orang lain, but don't follow them like sebiji macam diorang. Cara diorang dress up you nak tiru, cara diorang cakap you nak tiru. Tak perlu. And tagline pun nak ambil, hey what's up guys, itu kan Khairul Aming, tak payah ambil. Hey what's up guys, hari ni aku nak share macam mana nak buat ayam masak merah. Jom kita start. And selamat mencuba. Kan, ada orang kata sama lah suara. Tak sama. Kan. Alright, so just be yourself. Alright, macam tagline ke apa semua tu tak perlu pun buat. Kalau ada bagus, tapi kalau tak ada pun tak apa. Tagline ni dia something yang you kena explore. You kena buat. Dah biasa buat content, lama-lama you akan jumpa you punya tagline sendiri. Okay, tapi tak wajib pun ada. Alright, yang kedua, keep it short. Okay, jangan terlalu panjang you punya video. Okay, sebab kita dekat TikTok ni kita nak dia padat. Okay, kalau video pendek, saya recommend dalam 15 saat ke bawah, yang betul-betul pendek. Contoh macam you nak buat lip sync ke, ataupun video nak buat POV ke kan, video yang pendek lah. So kalau boleh video tu 15 saat ke bawah je. Kalau nak explain sikit, video bercakap sikit kan, kalau tanya saya 40 saat. Duration 40 saat, okay. Okay, video 40 saat ni bagi saya dia just nice, tak panjang sangat, tak pendek sangat. But if video tu you memang nak kena explain in detail, panjang sikit, okay, then go for 1 minute and 30 second sahaja. Jangan go up to 2 minit, 3 minit, 5 minit, apatah lagi. Dah macam video YouTube 5 minit. Lama now. Kan? Paling lama pun kalau you nak buat 1 minit 30 saat. That's it. Around that. Okay? Jangan go up to 2 minit pun bagi saya. Alright? So itu adalah dia punya duration yang terbaik. Pertama 15 saat ke bawah. Kedua 40 saat. Ketiga 1 minit 30 saat. Okay. Yang ketiga adalah commit to posting regularly. Nak grow dekat TikTok tapi post pun seminggu sekali. Lepas tu tanya, kenapa tak ada orang follow saya? Kenapa engagement saya sendu? Kan, bila last post? Bulan lepas. Bulan lepas last post.
Bulan lepas post. Lepas tu dia pelik kenapa dia tak grow. Dia kata kenapa tak post lah. Tak adalah, saya post satu konten, lepas tu tak ramai view, saya down lah. Dah sebulan saya down. Satu konten je. Saya post satu konten je. Orang lain post sampai 10 konten, dia post satu je. Dan jangan tanyalah kenapa you tak grow, kenapa you tak banyak, tak naik follower, tak naik engagement. Sebab you tak konsisten. Dekat TikTok ni kan, konsistensi ni adalah benda yang dia akan tengok. Okay, buat apa dia nak bagi you engagement sedangkan you tak aktif pun dekat dia punya platform. Orang lain yang hari-hari post konten lagi aktif daripada you. So lebih baik dia bagi engagement dekat dia orang ni, kan? Betul tak? Daripada dia bagi dekat you yang jarang-jarang ni. Dia lebih hargai orang yang aktif. So be consistent. Kalau you dah buat konten, you rasa konten you ni bagus, kan? Bukan sebab bukan sebab you punya video tu tak perform, tapi sebab you belum konsisten lagi. You konsisten, slowly you akan start dapat engagement yang you nak. Okay, but also jangan hanya konsisten post je, tapi you kena konsisten juga untuk improve you punya konten. Contoh macam editing you, kan, delivery you, penyampaian you. Takkanlah you punya penyampaian tu macam robot kan. Hari ini saya ingin berkongsi satu tips bagaimana nak menjaga kesihatan kulit. Ini adalah tips yang pertama. Pertama adalah kerat jari lah kalau you cakap dekat saya, view you boleh dapat 100,000 kalau you buat macam tu. Tak ada orang nak tengok robot bercakap. Okay. So kalau you nak perform, you kena improve delivery you kena improve editing you, macam-macam benda you kena improve. Okay, barulah slow-slow you boleh dapat engagement yang you nak tu. So sebab tu penting untuk konsisten. Bila kita konsisten, kita boleh nampak kat mana kita nak improve. Betul tak? Kalau baru post satu konten, apa benda nak komen? Satu benda, baru satu, tak banyak progress, betul tak? Tak banyak benda kita boleh tengok untuk improve. So buat banyak konten, keep on doing, baru you tahu kat mana you nak improve. Alright? Baik, next kita nak pergi pada don'ts pula. Don'ts ni banyak sikit. Yang pertama, jangan biarkan kanak-kanak menggunakan TikTok tanpa pantauan. Yang ini you kena take note. Budak bawah 13 tahun tak boleh guna TikTok dalam keadaan selfie mode. Contoh lah kan, dia buat video tu, dia buat video dia main effect ke apa kan. So dia tanpa orang lain yang record dia, orang dewasa yang record dia, faham tak? So tak boleh tau. Katakanlah dia buat dan dia post dekat konten dekat you punya TikTok, you boleh kena violation. Paling teruk boleh kena ban. Okay, so saya sangat-sangat recommend kalau you nak post kanak-kanak ni, make sure bukan dia rakam diri dia sendiri, you yang rakam, and make sure dia berpakaian dia elok kan. Tak ada nampak sebarang orang kata seksi kan baju dia. Contoh baby kan, kadang-kadang baby ni dia pakai pampers je. So kita tak boleh post konten macam tu. Okay, sebab dia terlalu ni kan, dia terlalu terdedah pakaian dia. Okay, baik, next, jangan shoot ataupun live sambil memandu. Yang ini kena ingat, jangan record video, jangan live sambil memandu. Sebab TikTok memang sangat-sangat strict benda-benda yang harmful activity ni. Okay, saya pernah buat video, saya tunjuk scene video tu, saya rakam kedai. Saya rakam kedai dalam kereta lah, nampak lah saya tengah drive tu kan. Dalam kereta saya rakam kedai. Okay, dalam 2 saat je saya masukkan, kena violation kan. Sebab apa? Sebab sambil memandu. Okay, live lagi lah. Okay, bila you buat benda ni memang tak boleh. Kalau dalam kereta lah tu, maknanya kita buat live tu, kita dekat dalam kereta, mana ada orang buat live sambil memandu. You memandu kat luar kereta. Mandu dalam kereta lah kan maksud saya. Kalau kereta tu tak bergerak, jangan nampakkan ada kereta bergerak kat sebelah dia. Boleh buat video dalam kereta, tapi jangan bergerak je. Kalau dia bergerak tak boleh. Kalau tak bergerak tak apa, tapi syarat dia jangan nampak kereta. Contoh kereta tu parking tepi jalan, tengah buat video ni nampak kereta lalu sebelah kan. So tak boleh juga. Sebab apa? TikTok akan detect macam kereta you bergerak. Dia bukan tahu you bergerak tak bergerak, dia cuma nampak ada benda bergerak kat luar kan. Okay, so apa yang orang selalu avoid, nak bagi nampak kereta dia macam tak bergerak, dia biasa akan nampak macam angle tu tak nampak jalan. Dia contoh dia letak dekat belah bawah ke, nampak dia je kan. Make sure jangan nampak pokok lalu lalang kat tepi. Benda macam tu lah. Tapi kalau tanya saya, tak perlulah masukkan scene tu, just to be safe. Ada pernah saya punya kawan ni, dia post video ni lah, dia tunjukkan macam mana dia bawa anak dia naik flight. Okay, dalam video dia tu ada dia tunjukkan scene 2 saat je, video dia memandu dalam kereta tu kan. So video dia kena violation dan dia punya view dia tak sampai 1,000 saya rasa, tak sampai 1,000, berapa ratus je. Lepas tu dia tanya saya, kenapa video dia rasa macam dah okey dah,
Saya cakap dekat dia sebab ada scene memandu ni. So saya suruh dia delete dan dia post balik. Lepas dia post balik, dia dapat view 80,000 view. Maknanya konten tu bagus je, dia ada value. Tapi sebabkan ada scene memandu tu, TikTok rendahkan reach dia kan, dan TikTok bagi dia kena violation kat video tu. So bila you remove, you tak ada nampak scene tu, insyaAllah okay. Okay, so jangan shoot ataupun live sambil memandu Okay, next, share private info. Okay, jangan share private info dekat TikTok ni. Okay, nombor telefon, QR code, alamat rumah. Contoh macam you buat unboxing punya parcel kan ada nampak detail kan. Jangan nampak detail-detail tu dekat dia punya video. Okay, next, smoking, vaping, gambling, merokok, sub-vape ke, berjudi, ni semua tak boleh nampak dekat dalam video ataupun live. Okay, memang tak boleh. Especially asap kan. Asap-asap ni lah sebenarnya basically yang menyebabkan video tu orang kata boleh kena violation. Okay, so jangan nampakkan sebarang aktiviti ni. Okay, next, spamming. Spamming ni apa? Spamming ni kita buat satu benda berulang kali dalam masa yang singkat. Okay, contohnya macam apa? Contoh katakanlah kita pergi dekat profile orang, lepas tu kita komen dekat dia punya video, thank you. Lepas tu kita komen thank you dekat semua video dia, sama je. Kita tengok video lain, thank you, sama je kan. So spamming lah tu, sebab kita buat benda sama berulang kali kan. Ataupun kita like video dia, kita pergi kat video dia, profile dia, kita like 100 video dia, 1 minit 100 video. Maksudnya kita tengok tak? Kita tak tengok, betul tak? Kita cuma scroll like. Spamming lah tu. So bila kita buat spamming ni, kita boleh kena violation. Okay, kita boleh kena denda lah sebab kita buat spamming activity. Okay, spamming ni satu benda berulang kali dalam masa yang singkat. Okay, next, jangan beli followers, likes, comments. Ni semua jangan buat. Okay, jangan beli sebarang followers menggunakan third party app ni, website apa-apa tau. Dia offer, dia jual follower, dia jual like. Kita beli dekat dia, nanti dia bagi like kat komen kita, konten kita. Ni semua fake engagement lah. So bila kalau TikTok dapat tahu, dia akan rendahkan reach kita selepas-lepas tu. So takkanlah kita asyik nak beli je engagement, betul tak? Kita tak nak ke dapat organic engagement. So avoid benda ni. Okay, seterusnya, show sharp objects pointing to body. Jangan menunjukkan benda-benda tajam yang menghala ke tubuh badan. Contoh, pisau, gunting, gelas yang pecah. Tiba-tiba nampak dia pula dekat tangan macam ni kan. Tak boleh lah. So anything yang menampakkan macam dangerous, harm tu, tak boleh. Okay, so sharp objects ni sangat-sangat penting Okay, next, menunjukkan darah ataupun pelanggaran. Darah ataupun accident contohnya. Okay, you tengah dalam kereta, tiba-tiba ada accident, you pun rakam, post kat TikTok. Accident guys, accident. Terpaling netizen lah nak bagi tahu dekat semua orang kan. So you boleh kena violation kalau ada nampak darah dekat dalam tu, ataupun nampak collision tu. Contoh collision ni, you post video dashcam kan, nampak apa ni, accident, anggar orang jatuh kan. So benda-benda macam tu dia disturbing kan. So dia bahaya lah. So jangan post, boleh kena violation juga. Okay, unless kalau account you adalah account berita, yang TikTok acknowledge ni account berita, okay lah. Tapi kita kan buat business untuk konten personal, so tak sesuai. Okay, alright, next, jangan masukkan logo dalam editing. Yang ini apa sahaja logo, tak kisahlah logo social media lain, contoh macam Facebook, Instagram, Twitter, even TikTok punya logo pun tak perlu masukkan. Dan juga company atau brand punya logo. Contoh, you dah post video kan, dekat ujung video tu tiba-tiba masukkan logo kan, ataupun dekat atas video ada letak logo kecil je kan. So siapa selalu buat macam tu, lepas ni jangan buat. Okay, TikTok dia tak suka kita masukkan logo dekat dalam kita punya content. So jangan masukkan logo tu. Tapi kalau dalam video, contoh dalam video tu kan, you record video, nampak logo macam ni kan, nampak logo kat produk tu, okay, tak ada masalah. Tapi jangan masukkan logo dekat dalam video editing. Okay, kalau watermark boleh tak? Boleh. Watermark tu boleh lagi. Contoh kita letak username kita ke as watermark kan, watermark boleh. Cuma logo je tak digalakkan. Okay, watermark boleh dibolehkan lagi. Alright, next, do or offer fake engagement. Yang ini contoh, kita pergi kat konten orang, kita komen support, kita komen emoji kan. Yang ni semua jangan buat lah. Bagi saya dia, okay, yang ini dia tak kena violation kalau you komen support, komen emoji je kan. Cuma dia dikira macam tak ada value. Komen tu macam tak ada apa-apa effect kan, dia tak akan membantu pun. Contoh you komen hadir,
Apa efek dia? Kita tengok hadir, kita nak cakap apa? Takkan nak cakap kehadiran diterima, kehadiran dicatat. Takkan nak tulis macam tu, betul tak? So kita sebagai creator pun, kalau orang komen hadir, kita pun tak tahu nak jawab apa. So macam tu lah bila orang lain dapat komen dari kita juga. Jangan komen macam tu. Kita komen yang berkaitan dengan konten dia. Okay. Dan seterusnya jangan offer follow for follow back. Contoh, hi saya newbie, kalau anda nampak TikTok saya jangan lupa follow, nanti saya follow back. Apa berlaku? Katakanlah tiba-tiba satu video tu meletup, 10,000 orang follow you. You rasa you boleh tak follow 10,000 orang? You nak klik follow tu kan, banyak tu. Impossible. So bila TikTok dapat tahu benda ni, dia akan anggap ni fake engagement lah. Sebab mustahil you boleh follow diorang ni semuanya. Sama juga like for like. Siapa nampak TikTok saya ni, jangan lupa like, nanti saya like balik you punya video. Lah tiba-tiba 10,000 orang like. Dah nak pergi 10,000 profile untuk like. You rasa mampu ke nak pergi 10,000 profile? Tak logik kan, tak mampu. So ni semua fake engagement lah. So bila you buat fake engagement ni, then you boleh dikenakan boleh kena tindakan lah dekat TikTok. Biasanya dia akan rendahkan you punya video sebab you buat fake engagement. Kan? Alright. Baik. So itulah dia do's and don'ts kat TikTok. Okay, jelas tak apa yang you kena buat dan jangan buat dekat TikTok ni? Okay, next last one saya nak share apakah dia mitos-mitos yang ada dekat TikTok. Ada tak yang nak tahu? Apa mitos? Benda yang mungkin you pernah percaya sebelum ni. Something yang you pernah explore. Uish, aku ingat benda ni betul weh. Rupanya mitos semata-mata. Okay, so ada 9 mitos yang saya nak share yang mungkin you pernah percaya. Alright. So yang pertama adalah copy link 3 kali video orang boleh naik engagement. Pernah dengar tak ni? Kan, kita copy link video dia 3 kali, tiba-tiba engagement kita naik pula. So ini adalah mitos. Ini yang orang selalu buat kan kat video. Dia kata apa? Kalau korang nak engagement korang naik, copy link video ni 3 kali. Kan? So kita pun copy link lah 3 kali, confident. Apa faedah dia? Tak ada apa-apa. Saya bagi konsep macam ni. Orang tu minta RM3, lepas tu dia kata kalau you bagi RM3 nanti you akan kaya. You percaya benda tu. So 10,000 orang tengok, 10,000 orang bagi RM3. Dia dapat berapa? RM30,000. So siapa yang kaya sekarang ni? You ke dia? Dia lah. So basically bila dia buat macam tu, engagement dia yang naik, bukan engagement you. Faham tak? So orang-orang yang percaya ni, dia percayalah, oh engagement. Sebab apa? Dia tengok video orang tu naik engagement. Dah tak pasal-pasal setiap kali video nak kena minta pula orang copy link 3 kali. So ni tak betul Tak perlu pun minta orang copy link video kita. Kalau orang tu nak share, dia share je lah. Kan? Copy link ni fungsi dia sebenarnya untuk orang copy, lepas tu orang share dekat WhatsApp group ke, kat Telegram ke, nak bagi tahu orang lain lah pasal video tu kan. Kita nak share. Okay? Baik. Yang kedua, wajib tengok video dekat TikTok sampai habis. Pernah percaya tak benda ni? Kita kena tengok semua video dekat TikTok sampai habis. Walaupun video tu tak apa-apa dah, mengarut dah, ataupun video tu paling kita tak suka lah. Video contoh lah, video tu video orang gelik-gelik kan, macam terpaling gelik lah, macam aduh. Tapi ni aku ni kena tengok video sampai habis ni kan, barulah orang tengok video aku sampai habis kan. Kita percaya, jadi kita rasa macam dia macam what I did I will get back, what you do you get back, macam tu. So kita pun tengok lah kan. Sebenarnya bila kita tengok tu kan, TikTok akan assume kita suka konten macam tu. So apa berlaku? TikTok akan push lagi konten yang sama. Lah kita dah tak suka, lepas tu keluar lagi. Sebab apa? Kita yang tengok. Betul tak? So kalau kita tak suka, kita skip je. Tak wajib pun tengok. Yang wajib tengok video-video saya je. Kalau lalu jangan skip. Kalau lalu video saya jangan skip tau. You kena tengok. Yang ini memang wajib. Ni bukan mitos, ni memang wajib tengok. Sebab apa? Sebab you dapat value. Sebab video-video saya biasa saya akan bagi value lah dalam video. Okay? So tak perlu pun tengok video semua orang sampai habis. Siapa video mana yang you suka, you tengok. Okay? So barulah senang TikTok nak tahu you punya interest ni apa. Apa video yang you suka. Okay? Alright, yang ketiga, nak cepat naik followers kena follow ramai orang. Pernah dengar tak benda ni? Kalau korang nak grow follower ni, kena follow ramai-ramai. And bila you follow ramai orang, baru orang boleh. Senang kata, jangan sombong lah kat TikTok ni, dia kata. Jangan sombong lah nak follow ramai tapi tak follow. Dia macam ni, kita follow orang mesti ada sebab. Okay? Sama ada orang tu bagi value dekat kita, ataupun kita nak connect dengan orang tu, kita nak bernetworking dengan orang tu, nak bina hubungan dengan dia. Itu baru kita follow. Bukan main follow je kan. Bila you main follow je tak siapa-siapa, itu yang you punya video dekat FYP tu pelik-pelik tu, keluar video rempit lah apalah, kita pelik, kenapa keluar video macam ni? Padahal kita yang follow orang-orang macam ni kan, kita yang follow geng-geng dia. Okay, so
tak perlu pun follow semua orang, ramai orang. Bagi saya, follow siapa yang you nak je. Siapa yang you rasa boleh bagi value dekat you je. Contoh macam follow account Bro Safwan, dia bagus, dia banyak bagi value, tutorial macam-macam dia bagi. So follow account dia okay kan. So far saya dah follow dia, okay lah, memang nice lah video dia. Memang malah nak komen, you try lah follow dia, nanti you tahu. Gurau. Yelah, biasalah kan, bukan selalu dapat masuk baku angkat sendiri. Okay, so tak perlu follow semua orang, right? Kita follow siapa yang kita nak sahaja, right? Followers akan datang apabila kita bagi value. Kalau tak, macam mana Khairul Aming tu boleh dapat view, follower banyak-banyak, juta-juta? Ada tak nampak dia punya following dia berjuta juga kan? Nak followers berjuta, kena following berjuta. Apa hal? Tak adanya. Bagi value dekat orang, itu buatkan orang follow you. Okay. Yang keempat, kalau kena spam like, nanti kena shadow ban. Ya, ini ramai gila percaya kan. Kalau orang pergi kat profile kita, dia spam like kat video-video kita, dia like banyak-banyak, nanti kena shadow ban, habislah nanti view drop. Dan sebab orang dah spam like video kita. Tak adanya. Okay, saya dah pernah debunk benda ni. Saya buat satu content, saya beritahu dekat orang, spam profile saya kata kan, saya akan buktikan tak ada shadow ban. So apa berlaku? Ramailah yang spam like video-video saya, engagement saya makin naik. Tak ada effect pun. Next video saya naik juga. Saya cakap thank you so much. Tak ada effect pun So tak ada issue pun spam like dengan shadow ban ni. Okay, orang yang buat spam like, dia yang akan kena tindakan. Kita tak ada apa-apa effect. Okay, kita hanya dapat engagement. Alright. Next, tak boleh delete video, nanti engagement rosak. Pernah percaya? Tak boleh delete video, nanti view jatuh. Tak bagi sampai kata kena private je semua. Sebenarnya tak pun. Okay, habis buat apa TikTok buat button delete tu? Kalau tak boleh guna kan. Nak delete je lah. Cuma jangan delete banyak sangat dalam satu masa. Sebab bila kita delete banyak sangat, dia akan jadi apa? Spamming. Alright. Kalau kita setakat delete 1 ke 2 video je, tak ada masalah. Saya dah pernah try dah, saya delete. Ada effect tak? Tak ada apa-apa effect. Okay, cuma saya recommend you private juga. Kenapa? Sebab kalau kita private, sekurang-kurangnya kalau kita nak cari balik video tu, kita ada lagi kan, just in case lah. Mungkin video tu kita nak tengok balik dosa-dosa silam kita kan. So kita ada lah dalam private. Kalau kita dah delete, kita dah tak ada proof dah macam mana kita progress. Contoh video-video kita ni, video yang buruk-buruk kan. So at least kita dah berjaya sekarang, kita boleh tengok balik dulu kita buat video yang macam mana. Kalau kita dah delete, kita dah tak ada proof dah, betul tak? So kalau tanya saya, tak perlu delete, just private je. Sebab kita nak refer balik nanti. Bukan sebab delete tu engagement rosak, tak. Tapi sebab dia, kalau kita delete, nanti kita mungkin dah tak ada proof kita nak tengok balik video-video kita yang lain kan. So private je. Alright. Tapi nak delete pun tak ada masalah jangan risau. Okay, next, tak boleh post video kanak-kanak. Ni pun ada orang percaya tak boleh post kanak-kanak. Okay, nak post video kanak-kanak boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan 3 benda ni you tak buat. Pertama, nudity, maknanya tak terlalu seksi, dia tak berpakaian ke, pastikan dia berpakaian elok lah. Alright. Yang kedua, jangan ada abusive element. Abusive ni contoh macam you pukul dia, lepas tu dia nangis-nangis kan. You walaupun nampak macam manja je, rotan macam tu je, tak nampak macam dia kan, tapi sebabkan nampak ada macam abuse kan, so boleh kena violation. So kalau tak ada abuse tu okey je. Yang ketiga pula adalah jangan dalam video tu dia menjual. TikTok tak bagi kanak-kanak buat jualan dekat TikTok. Contoh video tu you suruh budak tu pergi promote kan, pakailah casing phone ni cantik, budak-budak gitu suruh. So dah kat situ dah nampak macam menyalahgunakan lah kanak-kanak kan. So make sure dalam video tu tak ada benda ni, okey je nak post. Make sure dia pakai elok, dia tak ada abusive, tak ada sebarang pukul-pukul. Dan yang ketiga, tak ada aktiviti jualan daripada budak-budak tu. Okay, so if you do that, okay je. Alright, boleh je post video kanak-kanak, tak masalah. Yang ketujuh, wajib buat 4 rukun untuk naikkan engagement. Yang terbaru saya dengar 5 rukun pula dah. 5R, banyak betul. Like, comment, share, save, follow. Makin banyak kan. So perlu ke buat ni untuk naikkan engagement? Tak perlu sebenarnya. Okay, nak naikkan engagement, dia ada engagement strategi dia. Cuma kalau kita nak support konten orang lain, buat je lah. Kalau kita rasa nak like, komentar pulang, tak ada masalah. Cuma tak ada pula yang kata kalau kita buat tu baru naik engagement. Tak ada. Okay, saya boleh katakan sebelum-sebelum ni saya tak ada pun banyak engage dengan konten orang lain kan, tapi engagement saya banyak. Sebab apa? Yang penting konten kita tu bagus. Bila kita hasilkan konten yang bagus, orang akan engage. Okay, dan menggunakan engagement strategi yang betul lah. Okay, so 4 rukun ke 5 rukun ke ni semua bukan engagement strategi yang betul. Tapi kalau you nak buat juga,
buat je lah Saya tak marah pun. Bagi saya dia tak harmful pun untuk you nak engage dengan orang. So kalau you nak buat, terpulang. Semua saya boleh katakan dia tak wajib untuk buat untuk naikkan engagement. Okay. Yang ke-8, kena post 300 video baru mudah FYP. Yang ini lagi dahsyat. Nak kena post sampai 300 video dulu baru senang FYP. Ui, dia nak kata lagi banyak data lah TikTok ada. Ni pun tak betul juga. Okay, sampai satu level tu kan, orang-orang yang percaya benda ni, dia post video bodoh je kan. Dia ambil video, tunjuk hai dah makan ke tu, dah post satu. Besok janji dia nak satu hari satu video, nak bagi cukup 300 kan. Banyak sangat. Bagi saya, bila konten you ada value kan, konten you bagus, kualiti dia bagus, senang FYP kan. Tapi kalau you buat video tak apa-apa, tak ada interaction langsung, tak ada value langsung, macam buat Insta story. Nak bagi 300 video tu sehari buat sampai 10 kan, nak bagi Insta story. So siapa yang percaya ni, lepas ni harap jangan percaya dah Okay, tapi ramai orang yang percaya benda ni. Okay, dia ada geng-geng dia yang buat sampai 300 video ni. Tapi lepas tu saya tengok video dia sama juga, tak banyak view juga. Macam tu juga kan, tak ada effect pun. Okay. Dan yang ke-9, kalau simpan draft terlalu lama boleh turunkan views. Yang ini pun ada juga yang percaya. Okay. Kita simpan video lama-lama dekat dalam draft tu, nanti view jatuh. Okay, ni tak betul Tak ada kaitan pun video yang kita simpan dalam draft tu dengan view kita. View kita tak perform sebab apa? Konten kita tak bagus. Okay. Draft tu hanyalah tempat untuk kita simpan. Kalau tanya saya, jangan simpan lama-lama. Nak simpan pun buat apa? Baik delete je kalau tak nak post. Kita dah ada konten idea dekat situ, post je. Okay. Jangan risaulah, tak mati pun post konten ni. Okay. Kita post je. Mana tahu video yang kita dah lama simpan tu, mana tantang video tu lah yang akan mengubah segalanya. Gitu. Mungkin video kita yang simpan dah lama tu lah yang bakal mengubah kita punya takdir selama-lamanya. Tiba-tiba jadi TikTokers berjaya. Mana nak tahu kan. Alright, so basically inilah dia 9 mitos yang mungkin ramai percaya. And lepas ni harap you tak buat apa yang saya share ni. Okay, you tak percaya dah benda ni semua. So saya dah debunk dia. Alright, so itulah dia sesi apa yang saya nak kongsikan untuk hari ni. So nak tanya ada soalan tak? Banyak tak belajar hari ni? Okay, siapa ada soalan boleh tanyakan soalan. Alright, so overall saya dah kongsikan dari kenapa TikTok, okay, apa algoritma dia, macam mana kita nak mudah masuk video kita ke dalam FYP besar. And then saya share juga features-features yang ada supaya you senang nak buat konten lepas ni. Apa do's and don'ts, and juga apakah dia mitos-mitos yang mungkin you pernah percaya sebelum ni. Alright, okay. Soalan, berapa transaction TikTok ambil sekarang, Bro Safwan? Ni dah soalan TikTok Shop dah ni. Okay, boleh. Okay, persen yang dia ambil seingat saya lebih kurang dalam 2.12%, yang itu untuk transaction fee. And then dia ada saya tak ingat nama fee satu lagi, tapi dia tetap 2.12% juga. So total sekarang adalah 4.24%. Okay, untuk yang tak ambil free shipping program. Kalau ambil free shipping program, kalau daftar free shipping program, dia ada tambahan lagi 2.something% saya tak ingat. Okay, so ada lagi dalam 2% lebih lah. Alright, so total dia akan jadi 6% lebih. Kalau you tak ambil, then you hanya ada 2 transaction je. Okay, dua fee sahaja. So total jadi 4.24%. Okay, tu yang dia akan ambil. Alright, ada soalan lagi? Silakan, if ada. Ya. Faham? Alright, so kalau tanya saya, formula dia simple. Formula dia sama ada 221 ataupun 331. Okay, 331. Alright, so 221 ni maksudnya macam mana? Okay, 221 ni dua video yang educational, video yang kita bagi tips ke trik ke kan. Dua lagi video yang lebih kepada personal kan, maybe video kita jalan-jalan ke, video kita anything lah about personal kita nak share, kita nak membebel ke. And then satu video menjual. Alright, kalau 331 pula, 3 video yang kita bagi value tadi, 3 video yang lebih kepada personal ataupun kita nak join trend ke, and then satu video menjual. So senang kata, video menjual ni jangan banyak sangat compare dengan video yang kita bagi value, video yang personal. Sebab kita kena faham, kalau kita banyak menjual, so orang akan
skip video-video kita. Sebab kita asyik jual je kan. So tak ada value kita bagi dekat orang kan. Unless kalau video you tu sekalikan you educate, at the same time you jual. Okay. And you bagi apa-apa tips, lepas tu kat ujung tu you punya produk kan untuk jual. Okay. Alright. Contoh macam saya punya kawan, dia bagi tutorial macam mana nak buat macam mana nak buat kad kahwin kan. Lepas tu dalam video tu dia pakai Canva and dia pakai iPad. So dekat iPad tu dia bagi tahu lah, dia pakai pensel Godot ke apa tak kan. So dia promote lah pen tu sikit kan. So lepas tu dia ajar orang macam mana tutorial dia kan. Nampak? So sambil dia educate, sambil dia promote sikit produk dia kan. So tak ada masalah. Boleh je nak buat video macam tu. Ada value you bagi, at the same time you nak jual sikit. You nak selit untuk menjual kan. Boleh? Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada dah Okay. So kalau tak ada soalan nak tanya daripada 1 hingga 10, berapa you nak bagi rate ilmu yang you dapat malam ni? Menarik tak? Banyak tak ilmu baru you belajar? Okay. Ada banyak lagi yang saya nak kongsikan tau. So jangan terlepas sebarang kelas bersama dengan saya lagi. If ada lagi, you wajib join, wajib sertai, sebab ini adalah peluang untuk you jumpa dan tengok lelaki kiriman Tuhan. Tiba. Bukan. Peluang untuk you belajar ilmu baru. Sorry. Tersasul. Alright. So kalau you suka dengan sesi malam ni, jangan lupa untuk tag saya, tag WeMap, okay? Tag kami semua supaya kami tahu anda hadir, and bagi sikit feedback dekat dalam anda punya posting tu. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih buat anda semua yang stay sampai habis. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan daripada saya. Akhir kata daripada saya, sekiranya ada 20 orang yang join sesi hari ni dan ada seorang je yang buat perubahan, saya doakan anda lah orangnya. Sekiranya ada 10 orang je yang fokus dalam sesi hari ni dan ada seorang je yang buat perubahan, saya doakan anda lah juga orangnya. Dan seandainya ada seorang je yang fokus dalam sesi hari ni dan dialah yang buat perubahan, saya doakan anda lah juga orangnya. Hari ni adalah perjuangan, esok adalah hari kemenangan. Kita jumpa di puncak kejayaan. Ingat, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Nisa.